Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sekarang saya akan menerangkan apa itu kematian. Mati ialah pengakhiran hidup manusia di dunia yang fana dan satu proses perpindahan roh manusia ke alam barzah dan alam baqa. Mati ialah satu proses terpisahnya roh daripada jasad, perpisahan alamnya realiti ke alam yang mujarrad. Kematian akan dirasai oleh jasad yang bernyawa apabila tiba masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang bermaksud, tiap-tiap diri akan merasai kematian dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Ini menunjukkan setiap yang bernyawa itu pasti akan mati dan tidak kira siapa sahaja, bahkan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka bersesuaian dengan apa yang saya beritahu sebentar tadi, maka sahabat saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang kewafatan Rasulullah SAW. Dalil kewafatan Nabi. Dalil berdasarkan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maksudnya, sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang telah mati dan sesungguhnya mereka semuanya juga akan mati. Dalil berdasarkan Al-Hadis, Anas bin Malik berkata, لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإن لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. Pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah, seluruh kota itu menjadi terang. Pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh kota itu menjadi suram dan kami tidak akan membersihkan tangan kami daripada debu kubur Rasulullah. Seterusnya, masuk kepada syarahan ulama. Yang pertama, berkenaan sakit Rasulullah. Permulaan sakit Rasulullah ialah setelah baginda diperintah untuk menziarahi ahli baqi, iaitu ahli kubur. Selepas baginda selesai menziarahi dan mendoakan mereka, di situlah bermulanya sakit Rasulullah, iaitu sakit kepala. Yang kedua, berkaitan nazar. Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Sifat As-Sofa 1992 menyatakan bahawa para ulama mempunyai perbezaan pendapat tentang tempoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Ada yang menyatakan bahawa Rasulullah jatuh sakit selama 12 hari dan ada yang menyatakan Rasulullah jatuh sakit selama 14 hari. Yang ketiga, berkaitan wafat. Dari kitab Sirah Nabawiyah 2007, diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW wafat antara pagi dan siang serta ketika baginda berada di pangkuanku. Aku tidak menzalimi seorang pun dalam usiaku yang masih muda. Rasulullah dipanggil oleh Allah ketika baginda berada di bilikku. Kemudian, aku meletakkan kepalanya di atas bantal dan aku berkumpul dengan para isteri Nabi dan memukul wajahku seakan-akan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Selain itu, turut berlaku perselisihan antara sahabat yang dicatatkan dalam sebuah hadis yang panjang, iaitu peristiwa Sayyidina Umar yang tidak mempercayai kewafatan Rasulullah dan ingin membancung siapa sahaja yang menyatakan Rasulullah telah wafat. Lalu datanglah Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Seterusnya, tentang pengebumian pula, ada khilaf adakah ia berlaku pada waktu siang ataupun malam. Pendapat yang lebih masyhur ialah jenazah baginda dikebumikan pada malam Rabu antara waktu pertengahan malam hingga ke waktu akhir malam. Yang kelima, berkaitan usia wafat Rasulullah. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Menurut Jawami' As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hazmi Al-Andalusi, baginda wafat pada hari Isnin, sama seperti hari kelahiran baginda. Ada yang menyebut Rasulullah wafat pada tanggal 8 Rabiul Awal. Namun, pendapat yang terkenal menyebut baginda wafat pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Malah, ada kalangan ulama yang berpandangan bahawa baginda SAW wafat pada usia 63 tahun 4 hari dengan menambahkan bilangan 4 hari. Cara mudah agar generasi kini mampu mengerti Nabi Muhammad
Dengan mencontohi akhlak Nabi seperti kesabaran, kejujuran, kasih sayang dan memimpin dengan adil, baginda walaupun sakit, baginda tetap berjuang menyebarkan dakwah dan menyebarkan Islam. Meskipun merasakan penderitaan, baginda terus memberikan nasihat dan pendoman kepada umatnya. Seterusnya, untuk membuktikan kecintaan diri kepada Nabi Muhammad ialah kita perlulah mengikuti ajarannya dan beramal dengan sunnahnya dengan mengisi masa kita dengan mentaati Allah dan meninggalkan segala larangannya. Seterusnya, untuk mengikuti baginda, generasi sekarang perlulah aktif dalam kegiatan sosial dengan mengeratkan hubungan sesama saudara Islam dan juga bukan Islam dalam kehidupan, seperti menyebarkan Islam, mengingati antara satu sama lain, membela Islam apabila hina dan sebagainya sebagai tanda cinta dan mengingati baginda yang semangat dalam berjihad menyebarkan Islam ketika dahulu. Kesimpulannya, kewafatan Nabi merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memberikan pelajaran yang berharga bagi umat Islam. Kewafatan Nabi Muhammad SAW menandai akhirnya fasa kenabian dan Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia. Selepas kewafatan Nabi, tugas menyebarkan dakwah Islam menjadi tanggungjawab kita semua.